وهو مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نور أزواجه وذريته وأمواله وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومعلمينا وأساتذتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمات والمسلمات وحد حسن بن أحمد الأنصار صلبه وكرمه ومنتسب إليه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي العظيم القائل في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أحمده حمدا صبر على أمر القضاء وأشكره شكرا رضي بقضاء ربه فكان له منه الرضا. أصلي وأسلم على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى وحبيبه المرتضى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المجاهدين المجتهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بكتابيه معاشر المسلمين رحمه الله. الحمد لله. Baiklah sama-sama kita melakukan sini syukuran Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah dan inayahnya dalam menjadikan orang yang bisa ada di seluruh biasa. Untuk makluman dan ingatan tuan-tuan besok katanya bermula operasi secara besar-besaran nak memastikan masyarakat mematuhi arahan untuk guna SOP secara luas. Jadi ingatkanlah yang boleh minta maaf kepada Allah masa-masa gantung pada berjauh pun salah. Tapi saya tidak bantu jawabnya. Ya, kalau tergantung berjauh kalau berjauh ini. Jadi kalau tergantung pada bau kena denda 10,000. Alhamdulillah. Jadi kita bersama itu dari sesuatu yang boleh diterima. Sama-sama dengan ketegangan dan bermula sekalian yang demikian itu. Jadi pusat yang bermula sekalian apa yang dinyatakan di atas itu berkaitan dengan gangguan-gangguan tashwish syaitan yang membawa kepada wahamnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membawa kepada sangkaan-sangkaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membawa kepada syak kepada wujud Allah atau tidak. Itu semua mainan-mainan syaitan, gangguan dia. Tengok apa dia akan sini. Sampai manusia boleh khayalkan Allah Ta'ala kembali. Itu dia yang kita tahu. Sekalian yang jatuh itu semuanya yang boleh dikhayalkan, boleh difikirkan, boleh dilintaskan oleh akal pikiran itu adalah ia dikatakan dari makhluk. Ia dikatakan makhluk ta'ala. Semua itu dan boleh dipikir oleh akal, gian dan sebenarnya tak ada itu. Tapi oleh kerana pengaruh desakan daripada syaitan, maka manusia tak sedar dia boleh cakap, tak sedar dia boleh
besar dia menunjukkan dia berikan. Walaupun dia ada sampai ke perintah Allah Ta'ala ada anggota tangan kaki, Allah Ta'ala bersemayam, Allah Ta'ala berdebat ke atas alam, Allah Ta'ala dan sebagainya. Itu semua sekali hasil daripada gangguan-gangguan kesehatan. Ingatlah. Maka apabila kau lawan kursi lawan perangai itu pertahankan. Kalau sekiranya itu memang rasukan setan, sebenarnya kalau Allah Rasulullah maka berarti apa yang boleh terjadi supaya tak terjadi, supaya setan tak mengganggu kita dengan dalil dan burhan. Selama tadi bukan saja itu, mana dia dalil dan burhan menunjukkan dilawan dengan ilmu. Ilmu saja bukan lawan dengan nak tubuh atau bukan. Ilmu ilmu yang patut dia pelajari. Kena ada ilmu. Nak lawan syaitan pun ada ilmu. Syaitan kadang-kadang dia ada alim kepada kita. Dia tengok orang. Dia tengok orang kalau orang alim, syaitan datang pun lagi alim. Boleh. Bijak-bijak dia hantarnya. Kalau macam kita ni perebet tak kisahlah. Kecil-kecil aja dia hantar pun tak apa. Jadi pengaruh tu dia baiklah, dia dah berikrar dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dah bersumpah dengan Allah Taala dia akan menyesatkan, menggodakan anak-anak Adam, semua manusia ni apabila sebaik-baiknya ia dikeluarkan daripada syurga. Asalnya syurga tu iblis, syaitan. Maka apabila lawan tadi dengan dalil, dengan ilmu, maka sungguh sehujahkannya pula akan kamu dengan katanya. Dia pula berhujah juga. Apa kata dia? Kalau tiada Allah Ta'ala itu bertempat, tengok dia kemukakan. Kalau Allah Ta'ala tak ada tempat macam mana? Tak bertempat demikian itu, bagian macam mana? Apa kita tak jawab maka diminta, di mana ia? Kalau tempat tak ada, ke mana Allah Ta'ala? Kamu kata Allah Ta'ala ada, di mana dia? Tengok dia punya hujah tu. Dari segi akal tu, dia main logik akal, kita pun logik akal juga. Ilmu kita ilmu ada berbahankan kepada logik akal. Macam mana kita nak lawan itu kalau dia cakap macam itu, kalau Allah Ta'ala tak ada tempat, kalau Allah Ta'ala apa tadi ada, di mana pula? Tunjukkan. Jadi ini semua sekali Rasulullah SAW pun diberikan ujian sebelum puan itu. Sif lana rabbak ya Muhammad, kata dia. Itu cara dia. Dengan Nabi Muhammad pun dia buat macam itu. Sifatkan, gambarkan, rupakan Tuhan kau ya Muhammad macam mana. Jadi itu ayat tak boleh. Ada jawapannya, ayat turun. Dan jikalau tiada ia atas rupa bagian-bagian, tak ada rupa, macam mana nak cakap? Kadang-kadang didatangkan dengan perkataan yang hebat-hebat, perkataan yang logik pada akal, perkataan yang begitu orang kata profesional lah, bukan main-main. Itu semua sekali macam mana nak tolak tu. Maka betapa ia, macam mana tu, rupa tak ada, tempat tak ada. Kan? Di mana dia? Jawablah. Maka betapa ia, padahal kehendaknya syaitan itu dengan demikian itu hendak menafikan yang menjadikan alam.
Tengok tujuan dia tadi nak menafikan kejadian ini yang menjadikan alam ni seolah-olah alam itu jadi dengan sendiri, nature. Kalau orang bijak-bijak dia ke situ pergi. Dari segi sains dibawanya dan sebagainya. Kita nak hujahkan. Tengok kata dia, dan menghampakan perbuatan atas sani' yang menjadikan, sani'un yang menjadikan, khaliqun yang menjadikan. Mesti ada yang menjadikan. Ni alam ni bukan jadi dengan sendiri. Buktikan. Kalau dia kata buktikan macam mana? Kita kena ada buktinya dengan ilmu kita itu. Maka hendaklah engkau jawab akan dia dengan kata engkau tiada mengenal akan Allah. Itu satu dia antaranya point. Cakap kepada dia, engkau suruh begitu, suruh begini, mana kalau Allah Ta'ala ada, di mana dia, kalau Allah Ta'ala ada, mana tempatnya, kalau Allah Ta'ala macam mana rupa. Cakap. Ini bukan masalah guru, masalah tempat. Ada. Kita buatlah, kita mengatakan baik, kita berhujah pula. Tanya dia, tanya syaitan atau iblis. Nyawa ada tak ada? Tanya dia. Wahai iblis, wahai syaitan, nyawa. Wahai hidup ni ada nyawa tak? Ada. Mana nyawa? Tanya dia, kat mana nyawa? Kata ada. Apa jawapan dia? Gitulah kita. Orang-orang kadang-kadang nak jawab ini, walaupun kita katakan syaitan tak nampak. Ini manusia ni jadi syaitan. Rupa manusia, hati perut syaitan. Dia yang bertanyakan. Dia yang soal. Punya syaitan. Dia depan kita nampak, budak ini punya syaitan tu. Mana nyawa? Kat mana? Tapi ada tak? Ada. Kat mana? Apa rupa nyawa? Apa bentuk nyawa? Apa tempat nyawa? Tak boleh jawab juga. Habis macam mana? Okey. Jadi dia tak mengenal Allah. Tiada mengenal Allah melainkan Allah. Dan agama itu dua perkara. Dua. Dalam agama ada dua saja. Apa perkara itu? Yang dikatakan agama tadi. Pertama, iman. Kedua, kufur. Bila sebut agama Islam, dua je. Iman atau kufur. Percaya atau tidak? Itu dua. Kata dua tepat. Tak ada nak kita nak cuba-cuba buat lenggok, tak ada. Percaya tak ada? Tak percaya. Kalau percaya begini, tak percaya begini, dah habis. Itu di antaranya kena tegas, kena begitu. Iman. Sebab itulah kita orang Islam menerima, percaya, berpegang kepada lafzul jalalah Allah. Percaya kepada lafaz Allah, lafaz yang maha suci Allah, zat Allah, sebutan Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Apakah tidak dengan mengingatkan Allah itu menenangkan hati? Al-Quran kan? Sebut Allah, Allah ada. Yang tak mau percaya, dia tak terima. Benda zikir Allah, Allah apa faedahnya? Itu juga. Itu habis tu. Apa faedahnya? Kalau subhanallah tak apa. Tadi ni Allah, Allah. Padahal kita sebut ayat ala bizikrillah. Apakah tidak dengan ingatkan Allah? Itu ingat Allah tu. Hati ingatkan Allah, mulut menyebut Allah, 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 Allah. Jadi kita menyebut tu atas apa? Apa tujuan kita sebut? Apa tujuan kita menggunakan? Tujuan kita menyebut, menggunakan atas dasar iman kita kepada Allah. Kita beriman dengan dia. Lepas tu kita pakai, kita ambil, kita itu, kita ini, kita berzikir Allah, Allah. Kamu yang nak menggunakan
lafaz dalam Allah itu pasal apa? Kenapa? Kamu nak gunakan di dalam kitab, dalam buku, dalam tulisan kamu akan Allah, sedangkan kamu tak beriman dengan Allah, sedangkan kamu menderhaka, kamu apa namanya? Meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tak percaya, tak digunakan pula. Ini jahat betul orang ni. Tu dah. Kan? Cakaplah apa tujuan? Jawab. Itu gangguan syaitan juga tu. Dia bercakap tu syaitan berupa manusia. Sampai dibawa ke konon-konon, bawa kepada pengadilan, bawa kepada mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah bawa pada mahkamah. Yang bawa tu semua syaitan. Maaflah. Allahu Akbar. Dah tak, kamu tak menggunakan, kamu tak beriman, kamu tak percaya, dah lah. Jangan dia pandai-pandai bawa ke sana, bawa kemari, husung sana, husung kemari pula. Kecoh sekali manusia ni, Allahu Akbar. Ada pula orang Islam boleh menerima tu. Boleh menerima. Kita bukan, memanglah kata orang Islam, ada setengah orang Islam berkata tak ada larangan orang yang bukan Islam menggunakan Allah. Memanglah tak ada larangan. Memang. Walaupun ayat Quran yang katakan wala in sa'altum man khalaqas samawati wal ardi, kalau ditanya siapa menjadikan langit dan bumi, yaqulunallah, mereka akan bercakap Allah. Cakap aja. Orang kafir mana jawab siapa yang menjadikan langit dan bumi, dia kata Allah. Betul lah tu, dia bercakap, tapi tak beriman. Cakap biasalah kan. Macam orang Arab cakap Allah, Allah, dia tak beriman dengan Islam. Arab yang Kristian, Arab yang bukan Islam, dia sebut Allah juga. Itu contohnya. Bukan larangan ke situ, penggunaan tadi. Menggunakan, ada tak dia punya tujuan? Katanya pada kita Islam ada tujuan, kita ada tujuan, beriman. Ini kamu beriman tak? Kalau beriman, iman, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dah cukup. Menggunakanlah. Ini tidak Allah, lafzul jalalah Allah pun digunakan. Apa nama lagi? Apa nama, Trinity pun digunakan juga. Meninggalkan Allah Ta'ala tu, anak Allah, apa lagi, bapa Allah, isteri Allah, Allah wa na'udzubillah min zalik. Tu. Itu sebablah kita, Allah, macam mana pahaman-pahaman setengah golongan orang Islam sendiri. Yang pada agama-agama itu dia seorang. Dia seorang cakap tak ada larangan nak menggunakan. Betul, kita bukan masalah larangan. Masalah kita menggunakan Allah Ta'ala tu atas dasar apa? Dasar iman kan? Okey. Kamu? Itu aja. Aku atas dasar iman, tak apalah, jalan. Itu contohlah. Sebab tu dia kata dia, dua aja dalam agama Islam ni. Iman dengan kufur. Yang yang sah atau yang batil, betul tak betul, itu aja. Kerana percaya tak atau tak percaya, dah, tak payah banyak titik bengit lagi. Dan bagi akal itu ada sekatnya yang dihadkan akal kita. Manusia ni semua berakal kan? Okey, kita timbullah kan semua berakal, alhamdulillah. Tahap akal tu itu lain cerita. Tahap dia maknanya ketinggian kepandaian, kebijaksanaan akal itu lain. Tapi ada, masing-masing ada akal kan. Orang gila pun ada akal juga. Kanak-kanak ada akal juga. Bukan tak ada, itu tahap dia lah, kanak-kanak. Jadi walaupun boleh akal itu berfikir, fikirlah.
Rasulullah SAW ada menegaskan tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah kamu kepada kejadian yang Allah jadikan. Boleh? Fikirlah, tak larangan. Wala tafakkaru fi zatihi fatahliku, dan jangan kau fikirkan zat Allah. Itu ada pula larangan, sekatan. Akal kamu jangan kau fikir zat Allah macam mana. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Besar macam mana? Nak fikirkan? Besar macam dunia ni, besar macam arash, besar macam mana? Besar yang tak terhingga. Ialah besar. Fikir, memang tak kesampaian. Tak jumpa natijah dia, besar terjadi. Tapi kita memperkatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu macam mana tu? Itu sebablah had akal ni kita nak pastikan juga. Dah tak mampu, sudahlah. Jangan cuba lagi, sampai kepada akal tak terima pula. Habis, berat. Bila akal fikir ya ke tak ya Allah Ta'ala ni ada. Tu kerana mula tu. Kalau ada kat mana ya? Kalau ada macam mana ya? Kalau ada bila kalau tu bila kalau tu unsur syak, tak boleh. Jangan duk main kalau andaian. Tak boleh diandaikan Allah Ta'ala. Tapi akal tadi dicuba mengandaikan. Tu mainan dia tu. Kenapa? Kerana dah dipengaruh oleh syaitan, dah didesak oleh syaitan, dah diganggu oleh syaitan. Fikirlah, boleh gini. Dia mula tu. Dan sebab itulah tuan-tuan dia, syaitan berupa manusia. Minta maaflah, ada sekatan akal tadi yang dihadkan oleh Allah Ta'ala, tiada dapat melampaukan daripada hadnya. Tak boleh. Akurlah kelemahan akal itu. Akurlah. Sebab akal itu makhluk, kena jadi. Kamu bijak macam mana pun, excellent macam mana pun, ada kelulusan tinggi macam mana pun, ada had kan. Sekat ini dah cukup. Lebih lagi minta maaf lah saya tu. Itu caranya. Ya, kena akui. Itu satu. Akui, kadang-kadang kita boleh cakap. Ada orang malu nak cakap, tu punya pasal lah. Dia segan nak cakap, itu punya pasal lah. Dia tak nak mengaku. Apa salah mengaku? Memanglah kita bukan akal kita ni, bukanlah apa orang kata melebihi sangat. Bijak tu bijak lah kan, tapi ada hadnya. Pandai tu pandailah. Pandai di kalangan manusia sama manusia, boleh menghuraikan bagian. Yang orang ni tak boleh, awak ni boleh, baguslah, cukuplah tu. Itu kena fikirlah kan. Allah. Melainkan dibantu oleh wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu wahyu lain. Bila sebut wahyu, bila sebut mukjizat, itu hak Allah, tak boleh disentuh. Yang ditentukan kepada mereka yang tertentu khusus, bukan sebarang manusia boleh dapat wahyu. Sebab apa? Ada juga dakwaan orang kita lah. Kan akhir-akhir ni macam-macam mendapat maklumat. Ada mengaku diri dia dapat wahyu Allah Ta'ala. Ada ajaran dia kata dia ahli sunnah dan ahli Muhammad yang dibawa oleh Isa bin Husain. Baru ni yang mengaku dirinya adalah utusan Allah.
Orang Melayu ni, Isa bin Husain. Utusan Allah. Fikir main ke? Bila utusan Allah tu, apa dia maksudnya? Rasulullah lah, kan? Utusan Allah. Dia tafsirkan ayat Quran mengikut faham sendiri. Dia dakwa dirinya dikecualikan daripada melaksanakan rukun Islam. Wah, hebat. Kecuali rukun Islam yang 5 tu, dia kecuali. Dia cakap sendiri, siapa boleh percaya tapi ada orang percaya. Ada orang percaya. Dan kerana ia telah berbai'ah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada janji setia dengan Rasulullah pula. Allah. Dia jumpa ke dengan Rasulullah? Tak jumpa pun. Boleh cakap gitu. Dia pula mengatakan dia diiktiraf sebagai ahli syurga. Allah na'udzubillah min zalik. Tak usah percayalah tuan-tuan. Tapi ada pula yang percaya. Sampai dia diharamkan untuk ke masjid. Ya betul, haram ke masjid. Itu dia. Tadi mungkin sebab itulah ini kesan-kesan gangguan ni. Dia kata Nabi semayang ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersemayang, semayang 5 waktu, ya, semata-mata menebus kesalahan umat manusia. Allah. Ini dia. Itu kalau tuan-tuan dengar nanti, ya, orang yang kata Isa bin Husain tu, tengok Isa bin Husain. Bukan sebarangan Isa bin Husain. Dia, dari mana ke mana tu kemudian. Ini dia antara contoh. Contohnya tadi yang saya katakan, jangan melampau akal kita memikirkan perkara yang tak sewajarnya untuk berfikir. Bermula lemah kita daripada mendapat akan hakikatnya, itulah mendapat. Kita memang tak tahu hakikat Allah Subhanahu Wa Taala, hakikat sifat Allah Taala, hakikat kejadian yang Allah jadikan. Tak ada siapa pun yang tahu. Kalau kita sedar, kita tahu begitu, itulah dia dikatakan maklumat. Kalau tak sedar, itu yang dikatakan jahil. Apa maksudnya tadi? Kelemahan tadi, lemah mendapat hakikat, itulah dikata mendapat. Yakni tiada kita ketahui akan hakikatnya itu, dinamakan mengetahui. Maknanya kalau kita tak tahu satu-satu barang tu, sampai ke tahap kita tak tahu, maka itulah dia maklumat ni yang kita tahu. Sampailah kepada maklumat yang kita dah pasti kita tak boleh tahu. Tahulah kita, lemahlah kita, itu betul. Itu maknanya dia tahulah tu. Dia tahu dia lemah, dia tahu tak berilmu, dia tahu kurang ilmu, dia tahu tu. Yang bahayanya tak mengaku. Tak mengaku yang dia tak tahu. Itu bahaya. Dia buat dia tahu, tapi tak tahu yang sebenarnya. Tak tahu cakap tak tahulah, senang cerita kan. Minta maaf cik, saya tak tahu. Kan senang, saya boleh tunjukkan. Jadi tak, dia cuba juga. Cuba je nak cakap seperti orang yang tahu, padahal dia tak tahu. Kadang-kadang kebetulan kena pula betul cakap dia. Lagi hebat. Itu dia yang kebiasa manusia gitu lah tuan-tuan dia. Kita bimbang sangat diri kita ni macam itu. Kita bila terasa macam itu keadaan, itu lekas-lekas selalu kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bermakna itu gangguan syaitan dah dapat mempengaruhi kita. Bila akal kita dah pergi ke situ, dah pergi kepada malulah cakap tak tahu, bodohlah cakap tak tahu.
Itu syaitan dah merasuk dan kita dah kena rasukkan syaitan. Kita sanggup macam itu menipu. Menipu kata kita tahu, padahal tak tahu. Berusaha kan? Itu dia yang kita kata tadi. Hati-hatilah dalam masalah. Sama ke situ tuan-tuan. Macam mana kita nak sedar tu? Allah. Dan tiada lazim daripada ketiadaan mendapat akan dia yang tak tahu oleh akal kita itu. Tiada ada ia. Tak mesti akal tak sampai maka ia tak tahu. Ia tak ada. Tak mesti ya. Akal fikir macam mana nak tahu. Padahal ada tu. Jadi bila dah tak sampai akal situ, maknanya tak mesti tak ada. Macam tadi yang saya cakap pertanyaan nyawa tadi kan, roh. Kita tak tahu roh tu. Sebab itu Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah SWT, yas'alunaka 'anir ruh. Engkau akan ditanya oleh manusia akan roh, kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Qulir ruh min amri rabbi, katakan, jawabkan pada mereka itu, ar-ruh, nyawa itu urusan Tuhan, urusan aku. Memang bila urusan Allah, tak mungkin seseorang itu boleh tahu. Jangan dia reka-reka. Ada buku tau, ada buku mengenal hakikat roh. Itu bohong, tipu. Janganlah. Jadi tak tahu sama ada dah haram ke tidak buku tu. Itu yang kita katakan, hati-hatilah dalam penyebaran buku sekarang. Tengoklah betul-betul. Jangan sampai kita terpedaya nak kurang-kurang nak menjadi orang yang berilmu sampai kepada maklumat-maklumat yang tak betul kita gunakan sebagai maklumat betul. Kelak kita musnah, kelak kita akan rosak, binasa, kelak kita akan menjadi orang yang sesat. Na'udzubillah min zalik ya. Sebab itulah kata Rasulullah tadi dalam hadis kan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatihi fatahliku. Jangan kamu fikirkan zat Allah, kamu akan binasa, rosak. Rosak akal, rosak akidah, rosak fikiran. Itu dia rosak tadi, kita tak sadar kata rosak tu, tak ada tanda-tanda rosak. Akhirnya terus mengatakan Allah tak payah baca tauhid lah, kata dia. Yang penting kita buat ibadah dah. Buat ibadah, buat banyak ibadah, tak baca tauhid untuk apa? Mana boleh. Ilmu akidah, ilmu ibadah, kan dua dia ilmu kan. Ilmu akidah, hanya ilmu tauhid ni. Ilmu ibadah, itu ilmu yang memberitahu kepada kita cara nak kita melaksanakan ibadah bagaimana. Tadi dah beriman dengan Allah Ta'ala tadi, ilmu akidah. Nak membuktikan kita beriman dengan Allah, apa cara? Cakap. Tak boleh, siapa pun boleh cakap. Nak taruh name tag kepada kocik kita, saya orang beriman. Tak. Amalan tu. Ibadah. Ibadah kita itulah yang membuktikan kita itu sebagai orang beriman. Itu dia. Jadi nak memastikan kedua-duanya itu mesti melalui ilmu. Belajar ilmu akidah, belajar ilmu ibadah kan. Setengah orang dia anggapkan ilmu akidah ni tak penting. Remeh, ilmu yang remeh itu dia. Tak penting. Sebab tu tengok tuan-tuan, pastikan. Sambutan orang yang belajar ilmu akidah ramai tak? Bandingkan dengan orang mengajar ilmu ibadah. Kadang-kadang minta maaf cakap lah. Payah ya. Orang yang nak belajar ilmu akidah ni bukan senang. Bukan senang ya. Kadang-kadang banyak dugaan, rintangan-rintangan.
Macam-macam di antara rintangan itu ada saja alasan dia. Allah kalau pergi belajar pun bukan faham, betul? Tu tak faham, betul dia. Habis kalau tak belajar, faham macam mana? Lah selama-lama itu tak faham, tak ada ilmu lah. Tak faham. Kita rasa tak faham, lagi kita nak belajar supaya faham. Cuma kita secara logik lah. Logik yang akal kita. Macam mana kita nak faham kalau tak belajar? Itu dia. Asyik mengaku tak faham, belajarnya tidak. Kalau engkau dah tahu engkau tak faham, belajar. Kalau engkau tahu engkau tak tahu, maka belajar. Itu caranya. Tak banyak sikit orang kata mesti ada dapat. Kalau 10 perkara, takkan tak dapat 2-3 perkara. Dapat. Okey, jadilah dia boleh tak ada langsung. Kita pergi ke situ. Itu sebablah kita Allahu Akbar. Asas ilmu tadi dengan belajar. Allah. Itu dia. Kemudian apa lagi? Hanya senya telah berdiri dalil atas sabitnya Allah Ta'ala. Tetap ada. Dengan memerintahnya pada makhluk. Betapa kehendak ia daripada mengadakan dan menjadikan. Macam mana Allah Ta'ala berkehendak? Berkehendak ni bukan berkehendak ada tujuan, tak. Maknanya bukan paksa. Kehendak Allah. Bukan disuruh. Semua dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iradatullah. Sifat iradah dia tu. Dia nak mengadakan sesuatu, dia nak mentadakan sesuatu, dia nak mematikan sesuatu, menghidupkan sesuatu, itu kehendak Allah. Dia nak meluaskan dan menyempit, menyusahkan. Dan demikian lagi datang pengajaran yang jahat daripada syaitan manusia. Tu syaitan manusia tu serang dia cakap. Ini yang saya cakap tadi kan, syaitan manusia. Maknanya rupa manusia tapi hati perut syaitan, perangai syaitan, cakap syaitan. Naudzubillah. Itu dia. Daripada syaitan manusia akan hakikat Allah itu bergiam-giam. Itu semua. Bila dia boleh cakap hakikat Allah Ta'ala macam ini, itu syaitan manusia. Dia mengolahkan begini. Itu semua hasutan syaitan. Manusia tadi ya. Yang apa nama dia? Pengajaran hakikat Allah Taala bergiam-giam dan i'tiqad yang batil, yang tak betul. Maka hendaklah kita jagakan dia supaya jangan kita kena perdaya dengan pengajaran jahat dan i'tiqad yang batil, yang tak betul. Dan supaya terpelihara kita daripada demikian itu, kerana inilah kerana banyaklah sekarang manusia yang menyesatkan orang-orang awam muslimin dengan mengajarkan ilmu yang batil yang membawa akan riddah, murtad. Tengok ya. Ni kata Tok Pengarang ni masa bila tu, lebih 100 tahun dulu masa dia. Sekarang masa dia. Banyaklah sekarang tadi. Itu masa dia, masa Tok Pengarang ni. 120 tahun dulu. Sekarang lagi banyak perkara yang tak betul. Allah na'udzubillah. Ini yang kita bimbang sangat-sangat akhir zaman. Maka berlindung kita dengan Allah daripadanya dan daripada kejahatan pengajaran mereka itu. Mereka itu siapa tadi? Syaitan manusia. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan, na'udzubillah, kita ingatlah apa caranya nak mempertahankan diri kita, akidah kita. Caranya ialah ada ilmu. Itu saja. Senjata kita ilmu. Nak dapat ilmu dengan apa? Dengan belajar. Bukan dengan mimpi, tak. Itu dia tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala beri hidayah pada kita semua, dapat kita mengerjakan apa yang Allah Taala suruh, dapat pula kita meninggalkan apa yang Allah larang. Sama-samalah kita bermohon
Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan permohonan kita, insya-Allah. Sampai sini, insya-Allah kita sambung lagi pada minggu yang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdar 'azim. اللهم إنا نسألك الطيبات وفعل الخيرات وترك المنكرات ونسألك الحب الفقراء واليتامى والمساكين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة في رشده. اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة قلوبنا وأبداننا والسلامة عافية دنيانا وآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.